orang tua sayangkan orang muda-muda. Jadi saling jamin menjamin. Itu sebab dalam jari kita ni kan ada 5 golongan yang mesti jaga. Ini orang tua mana, ini orang educated, ini orang pencen, ini orang kaya, ini orang muda, kan semua ada masyarakat. Ini orang tua-tua. Orang tua ni cukup hebat. Walau orang educated, tapi orang pakai orang tua. Itu sebab orang tua ni dia boleh kontrol orang muda mana, orang kaya, orang pencen, orang educated. Ini orang educated nak pegang siapa tak boleh. Itu sebab orang tua kata bagus lah. Betul lah orang tua kata. Itu sebab bila kata bagus kan begini, orang tua kata tu. Boleh tu very good. Dia tak mahu dia. Mesti begini juga. Tapi educated ini pandang ini kipas angin ini lampu kan orang educated tunjuk. Kan tak pakai orang educated, pakai orang tua kan gini nampak tak? Kan dah kita pakai orang tua tu. Sila duduk. Sini ada je orang hajar cakap sekarang ni tak boleh lah. Tunjuk tangan dah tak boleh sekarang ni. Mesti pakai orang tua tu kan. Tu. Macam. Kena guna orang tua. Tapi kata ahli falsafah, sekarang orang-orang tua sudah tidak ada lagi. Pasal kerana orang muda-muda banyak yang sudah mati. Tak ada orang tua. Pasal orang muda-muda sudah banyak mati, tak sempat tua dia. Gitu. Maka cakap orang tua kena pakai. Ini orang dekat. Ini orang pencen, tapi berpengaruh dia. Kan orang panggil jari hantu kan? Hantu kan berpengaruh masyarakat. Duk saja tak ada apa. Jadi hantu aja. Gitu. Ini orang kaya cincin kan pakai sini. Jangan pakai di sini, buruk benda rumput. Ada orang pakai sini tak kena. Cincin mesti sini, mesti sini. Nabi pakai cincin sebelah kanan. Husain Hasan pakai belah kiri, pakai dua-dua senang. Jadi maknanya kaedah dia kita pakai orang tua-tua ni naklah dihormati. Dan orang tua kita jaga pula standard dia pula. Jangan dia jadi budak-budak. Nanti Allah kata waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Orang-orang yang kami panjangkan umurnya, kami songsangkan kejadiannya. Jadi kanak-kanak pula balik. Afala yaqilun, mengapa mereka tak berfikir? Kita dah tua muda jadi kanak-kanak balik. Itu tak nak. Itu kadang-kadang datuk dengan cucu je berebut makan es krim. Cucu pun es krim, datuk pun makan, berebut. Kan jadi kanak-kanak tu. Tu kita minta doa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wal haram. Minta Allah lindung daripada kedekut, pengecut dan daripada nyanyuk. Tu lah. Minta jangan nyanyuk. Nyanyuk ni kalau orang lelaki nyanyuk tak apa, isteri boleh bela. Kan? Kalau isteri nyanyuk, suami nak bela, tak ada harapan. Dia tengok, awak nyanyuk lah dia tu. Saya kahwin lain awak tahu. Itu suami punya kerja. Jangan nyanyuk. Dua cara untuk elakkan nyanyuk. Yang pertama doa tadi, yang kedua rajin-rajin baca Quran. Quran rajin-rajin baca. InsyaAllah tidak nyanyuk. Saya banyak menghadapi orang nyanyuk macam-macam. Satu orang ni tak tua, umur 60-an aja. Dia nyanyuk tiap-tiap malam, bangun pukul 12, digerakkan semua anak-anak bangun, pasang lampu terang benderang rumah. Berapa lama isteri boleh tahan? Dia tak apalah ustaz, tak apalah, dia kata. Mula-mula bulan 2 bulan, masuk bulan yang ketiga, bang, bila nak gol bang? Tak tahan. Minta. Habis. Kemudian yang ketiga, makruh mencabut uban dari berjanggut, dan sungguhnya menegah sallallahu alaihi wasallam daripada mencabut uban itu dengan sabdanya, huwa nurul mu'min wasyibu nurullah wa raghbatu anhu raghbatun anin nur. Maksudnya uban itu nur mukmin dan uban itu nur Allah, dan barang siapa benci daripada uban itu, saya benci akan nur. Maknanya uban itu nur orang-orang, cahaya orang-orang beriman. Maknanya bila kadang-kadang tengok uban tu tak benda, panggil cucu cabut, selai 10 sen. Tu begitu. Cucu cabut bulu datuk dia, uban datuk dia. Hukumnya makruh. Biarlah uban. Dia uban itu cahaya orang-orang yang beriman.
Maknanya kalau tak suka uban, bermakna tidak suka cahaya Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Keempat, makruh mencabut segala janggut atau setengahnya. Cukur makruh. Kemudian yang kelima, makruh mengurangkan janggut, potong pun makruh. Keenam, menyisir janggut melainkan janggut yang berterabur, boleh sikit. Kalau janggut yang elok tak payah sikat. Kalau berterabur, elok sikat. Dan yang ke-8, makruh menelik kepada hitam janggut atau putihnya dengan tilik ta'ajub. Maknanya tengok janggut seorang, dia rasa heran, hebat juga aku. Itu bahaya tu. Apa-apalah, tengok janggut ke, tengok misai ke, kita tengok tu. Sebab kita jangan tengok cermin lama-lama sangat, makruh kan. Apa-apa tengok muka tu, muda lagi aku, itu bahaya. Ni siapa pun tak tahu, kita je tahu. Siapa yang tahu? Jangan buat pasal perangai begitu. Itu sebab kita apa-apa hal pun jangan kita ujub, dia panggil. Ujub lain, takjub lain. Takjub tengok orang lain heran, tak apa. Ujub tengok diri sendiri, tengok muka sendiri. Jangan kita rasa hebat juga aku. Itu bahaya. Siapa pun tak tahu. Kesembilan, harus memerahkan janggut dan menguningkan akan dia. Boleh. Merah boleh, kuning boleh. Hukumnya harus. Inai boleh. Jangan buat cat kuning, tak boleh lah. Inai boleh. Warna inai kuning atau kunai merah, tak apa. Itu dia maknanya. Boleh kita memerahkan dan menguningkan dengan alat-alat yang tidak menghalang air sampai dekat bulu janggut itu. Maknanya kalau benda-benda yang dia sifat saja, warna saja. Kalau benda tu ada zatnya macam cat, itu tak boleh lah. Macam orang sekarang pakai Q-Tex tu kan, tapi sekarang dah moden dah, tak pakai Q-Tex dah sekarang ni, dia pakai tampal aja. Nak sembahyang dia buka begitu. Ada nama moden pun juga dah. Benda-benda yang jangan kita mengecat rambut kita, janggut kita dengan warna merah, dengan sesuatu yang boleh menghalang air sampai dekat janggut ataupun kulit. Habis bab itu. Termasuk dalam bab yang baru, al-fasl awal fi fadl as-salah wa sujud wal jamaah wal adhan wa ghairiha. Bermula pasal yang pertama pada menyatakan kelebihan sembahyang, sujud, berjemaah, bang dan yang lain. Nak ceritakan kelebihan-kelebihan ibadat ini. Yang pertama, fadl azan. Apakah kelebihan azan itu? Azan ni cakap Melayunya bang, bukan Melayu. Itu sebabnya kita selalu dengar azan, selalu ikuti iqamah atau orang boleh panggil kamat. Pasal kita waktu kecil sudah diazankan, kemudian sudah dikamatkan, tunggu hendak disemahyangkan saja. Mana? Maksudnya kamat dengan semayang berapa jarak dia? Kan dekat je, kan sekejap je. Azan dengan kamat tu jauh sikit. Kamat dengan semayang sekali je, tak ada tunggu lah. Jadi kita setelah pun diazankan orang waktu kecil, telah pun dikamatkan orang, tunggu nak disemayangkan saja orang. Tunggu masa nak disemayangkan orang. Azan sudah, kamat sudah, tunggu nak disemayangkan. Itu nak menung tak perasan kita tu. Perasan dah diazankan orang dah tunggu semayang je lagi. Itu setengah penceramah sebut, wahai bakal-bakal jenazah sekalian. Itu tak bayang, tak bahaya tu. Tak takut mendengar itu. Wahai bakal-bakal jenazah sekalian. Takut juga kita. Waktu kecil kita lahir menangis, orang yang menunggu ketawa gembira. Nanti bila kita mati, yang keliling tak menangis, kita biar gembira. Gitu. Dia terbalik. Jangan waktu lahir dia pun menangis, nak tinggalkan dunia juga menangis, takut nak bertemu Allah Ta'ala. Jadi maknanya waktu lahir kita pun menangis, biarlah kita menangis. Orang lain, saudara mara, adik-beradik pun gembira menunggu ketibaan pendatang baru. Bukan pendatang haram, pendatang baru. Mati kita, biar orang lain menangis pula, tukar pula yang menangis. Tapi kita yang pergi jangan menangis.
biar kita pergi dengan hati yang terlalu radhiyallahu anhu wa radu'an. Kita pun Allah Ta'ala pun redha terima kita, kita pun pergi betul Ta'ala pun redha juga. Itu keadaannya. Habis. Jadi sini kelebihan dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun yaumul qiyamah ala kathibin min miskin aswad wala yuhimmuhum hisab wala yanalum faza'un hatta yafrugha mimma bainan nas." 3 orang pada kiamat di atas tempat yang tinggi daripada kasturi yang hitam, padahal mereka itu tidak mendukakan akan mereka itu oleh hisab, dan tiada mencapai akan mereka itu oleh sesuatu yang ditakuti hingga selesai daripada hisab antara segala manusia di kiamat. 3 golongan yang duduk di atas tempat yang tinggi, tak bimbang dengan hisab, tak bimbang dengan apa-apa masalah di padang mahsyar. Siapa dia? Rajulun qara'al Quran ibtigha'a wajhillah wa amma bin nas wa hum raduna bihi. Pertama, seorang laki-laki membaca Quran kerana ia berkehendak semata-mata bagi zat Allah Ta'ala dan jadi imam dengan manusia, dan Allah mereka itu redha dengan dia. Yang pertama iaitu orang yang akan senang lenang di padang mahsyar, yang rajin baca Quran kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesankan tuan, ikut Imam Ghazali, sebaik-baiknya sebulan sekali tamat. Tak boleh 3 kali, 3 bulan sekali, setahun sekali pun tak apa, kan kita nak tadabbur, merenungkan makna Al-Quran itu. Tak apa, setahun sekali, tapi eloknya 3 bulan ataupun 6 bulan, dengan syarat bertartil lah baca itu. Satu. Yang kedua, dia kata, yang kedua, orang yang menjadi imam, yang menjadi imam sembahyang, dengan syarat makmum redha. Kalau ada imam yang makmum tak redha, makmum tak suka, doa tak terangkat walau sedengkal sekalipun. Imam-imam yang tak disukai oleh makmum. Habis. Kemudian warajulun ubtuliya birrizq fid dunya falam yushghilhu dzalikal akhirah. Dan kedua, laki-laki yang dapat bala dengan mencari rezeki dalam dunia, maka tiada masyghul akan dia oleh demikian daripada beramal akhirat. Yang kedua, dia ni kemiskinan menimpa dia, walau miskin bagaimanapun tidak mengganggu ia beramal untuk akhirat. Gitu. Tapi kita macam-macam hal lah. Ada orang sibuk dengan dunia, dah senang dah, lagi sibuk. Ada orang susah pun sibuk. Itu sebab kita di padang mahsyar besok semua ada contoh belaka. Tak boleh kita mengelak. Kalau kita kaya, saya kaya, sibuk. Nabi Sulaiman pun kaya. Yang kedua, miskin. Saya miskin, tak sibuk juga. Nabi Isa pun miskin. Saya pangkat besar, Nabi Yusuf pun menteri juga. Saya sakit, Nabi Ayub pun sakit juga. Habis tak ada modal. Yang di sini orang yang sibuk mencari rezeki, ditimpa oleh bala, maknanya dia susah. Sibuk pagi-pagi dah motong getah pagi-pagi, tengah hari dah nak mengangkat, nak mengeringkan, nak membekukan getah, nak jual getah. Orang sawit dengan sawitnya, orang nelayan dengan nelayannya, macam-macam. Tapi dalam kesibukan itu tidak menyebabkan ia tertinggal untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain disebut, kalau kita muda ni jangan tunggu tu, lapang jangan tunggu sempit, senang jangan tunggu susah, hidup dengan seru, mati muda sebelum tua. Jangan dah sakit dah bercakap, saya kalau sihat ndak saya ke Mekah, dah sakit. Nak bersedekah duit tengah ada, tengah ada, tapi duit tengah ada yang sayang tu. Bila duit tengah ada 1 juta, nak 2 juta. Orang yang 1 bilion nak 2 bilion, dia tak cukup 1 bilion tu. Dia mau lagi. Sampai bila dia takkan berhenti. Tanya orang yang ada 10 bilion, apa dia kata? Saya nak berniaga lagi sampai jadi 20 bilion. Akhirnya yang dimakannya tetap juga sekeping roti canai juga. Tetap. Tak lebih. Yang ada seorang makan canai 18 keping, ada seorang 18 keping
bertanding main makan canai. Menang dia 18 kali. Elok-elok menang makan air, minum air, mati terus dia. Tak sempat menikmati kemenangan itu. Itu dia. Jadi maknanya kata Imam Ghazali ke Syekh Abdul Qadir Jailani, barang siapa yang disibukkan oleh dunia, dipilih dunia daripada akhirat, maka dia akan menghadapi 4 perkara. Yang pertama, angan-angan yang tak bersudah. Yang kedua, tamak tak habis-habis. Yang ketiga, nanti semayang pun, ibadat pun dah tak nikmat dah. Nikmat dah tak ada. Sibuk siang malam sibuk. Nikmat ibadat dah tak ada. Nak cepat. Bimbang. Nak derma pun bimbang syaitan. Wa asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan jangan sedekah, habis duit engkau, dia kata. Kan takut. Lagi duit banyak, lagi sayang dia. Lagi susah. Saudara datang pun tak suka dia. Assalamualaikum. Nak minjam lah tu. Dia rasa dah. Dulu saya susah, siapa pun tak datang. Dah senang ramai pula saudara mara, dia kata. Tu. Yalah, dulu orang datang, orang tak nak misah kita. Orang tak nak mengambilkan gula kita. Sekarang dah duit banyak dah, tompang lah sikit. Kan bagus begitu. Adalah keberkatannya. Ada orang sayang. Duit banyak sayang. Kenduri tidak, open house tidak, apa tidak. Open house orang dia pergi je. Ni tak nak buat. Bukan orang sini, orang England ni kan. Satu orang mengadukan saya hal suami isteri, hidup tak selesa ustaz dia. Saya pergilah kaunseling. Apa masalah? Dia kata, ustaz, saya kahwin 20 tahun, tak pernah langsung open house, kenduri pun tak pernah, dara mara pun tak pernah datang, kawan-kawan pun tak pernah datang. Mana berkatnya? Tak ada berkat. Sayang nak keluar duit, kenduri sayang. Nak sedekah pun sayang, derma sayang, apa sayang. Derma pun tidak, kenduri tidak, apa pun tidak. Belanja kawan makan pun tidak. Bimbang aja. Orang datang rumah pun tak tenteram. Datang, Assalamualaikum. Ngambil gula belakang dia. Tu. Nampak? Itu susah. Duit banyak pun susah. Tu. Jadi yang akhir sekali ialah dia kata besok akhirat payah. Akhirat payah. Orang kabur ke dunia ni payah. Akhirnya ke mana sebenarnya benda-benda? Ke mana sebenarnya? Tak ada. Akhirnya banyak duit. Sakit. Barulah nak sedekah. Tak guna. Itu pun tahan dia sedekah. Apabila mati, barulah nak sedekah. Orang lain tolong sedekahkan, kan? Kita dah mati, waktu sihat, tak nak sedekah, tak nak derma, tak nak bagi orang duit. Dah mati, baru kalang kabur nak sedekah. Itulah, kita dah mati dah. Bagi orang semayang RM5. Orang kubur 20 sen, itulah. Tak ada guna pun dah, kita dah mati dah. Sibuk lah. Saya nak pesankan orang sembang jenazah, jangan bagi duit lagi. Sudah, berhentilah kita punya tradisi lama tu mengarutnya. Saya baru semayang terakhir baru ni, dapat juga duit. Tak pening gitu. Yang heran nak bagi duit tu bagi je lah. Ngapa waktu menampung tangan tu bagi pasal apa? Waktu ni tanda tangan masuk dia RM5 seorang kan. Jadi mak kita berdoa ke tak berdoa? Doa ni. Duit bimbang terbang tak pasal. Itu. Ini masalahnya. Pasal tradisi, ditanya siapa suruh duit ni tak ada. Memang tradisi orang Melayu dah begitu. Tak bagi macam tak sedap aja. Itu pasal bagi pula. Tak, orang kaya pula bagi. Yang mati ni kaya. Tak RM1. Tak mengata kita ada RM1. Itu masalah. Satu orang meninggal. Nak cerita je lah. Kalau sebut orang ni tuan-tuan kenal semua. Dia meninggal. Banyak orang boycott dia. Tak nak semayang. Hari tu dia bagi RM50. Semayang jenazah RM50 seorang dapat. Lepas semayang, ceritalah RM50. Banyak yang menyesal. Betul, cerita betul. Dia pun kenduri. Nur arwah boykot juga, tak pergi. Ramai tak pergi, tapi yang pergilah. Dapat RM30. Malam yang kedua penuh rumah dia. Ni masalah, mak. Tu nak pesankan, sudahlah, nak bagi duit ni waktu kita hidup lah. Dan mati-mati tak payah. Kalau mati orang Ampang Jaya kenduri 3 hari jangan buat dah, berhentilah. Duit kenduri 3 hari itu berapa? 1 hari 500 seminggu, 3 hari
1,500 kan? 7 hari yang ke-7 pula 500 lagi, berapa dah? 2,000 kan? Hari yang ke-40 500 lagi, berapa dah? 2,500 ke berapa lagi? 100, 500 lagi, berapa dah? 3,000. 3,000 kalau orang Kemajaya mati 10 orang, tak 30,000. Minta mati 100 orang, banyak lagi. Boleh buat condition kita punya suara ni. Kan bagus itu. Lagi banyak pahalanya daripada kita bagi orang makan. Belum tahu dia niatkan pahala Fatihah dia kepada kita, belum tahu. Yang dikiranya makan aja. Yang untung orang suruh aje lah. Orang suruh tunggu je. Bulan ni tak ada orang mati ke? Jangan buat kenduri lagi. Jangan. Nabi pesan kalau meninggal sebuah rumah itu, kita seliran tolong masakkan bagi dia makan. Ni terbalik pula, kita bagi orang makan, kita yang masalah. Kita kan ada masalah kematian, kita kena masak bagi orang makan. Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innal mauta yushghilu. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far itu, kerana dia keluarga dia meninggal, menyusahkan dia. Bukan kita lah bagi orang lain makan. Itu orang yang mati kita semayang kenduri kan belum tahu boleh masuk syurga lagi. Kadang-kadang semayang pun tidak, apa pun tidak. Kita nak kata dia baik juga, kesurau pun tidak. Bila kesurau pun tidak, dengan ceramah pun tidak. Bila ceramah pula dia mengadu sana mengadu sini, tak bagi ceramah. Kita nak kata dia baik tak? Jangan bagi ceramah, jangan bagi ceramah. Tiba-tiba dia mati. Kita nak kata apa, kita kata main ni, kita nak kata baik ke? Dia penghalang ceramah. Jahat lah kita katakan. Tak boleh pula dapat RM5 tadi. Itu masalah. Itu nak pesan kan. Apa kita kata baik ni, baik, belum tahu. Kita boleh jadi munafik pasal kita jahat je tu. Jangan tak tanya lagi, Assalamualaikum, jalan. Banyak benda pelik-pelik yang kita buat tu, yang tidak Nabi suruh. Orang Melayu je pandai-pandai buat. Pandai-pandai buat. Mereka-reka sendiri Fatihah, berhentilah macam-macam. Al-Fatihah, break Al-Fatihah. Siapa suruh break ni? Dalam aja break apa benda? Mana kitab dia? Tak ada kitab suruh break gitu. Al-Fatihah, break dia kata. Bukan rebam break. Itu mana kitab ni? Tak ada. Ini banyak. Tu kita nak tukar banyak benda-benda yang dibuat-buat orang dulu ni, tak ada sunnahnya. Dibuat aja kenduri lagi, itu lagi, pacak payung tengah kubur. Siapa suruh? Saya pernah tegur atas kubur. Saya kata apa sebab pacak payung ni? Orang lain pacak lah dia kata. Nampak? Saya tegur pun dia marah. Bawa payung tu balik. Bagi sedekah orang bagus pacak, orang payung, orang mati dalam payung. Pasal apa? Sama sekarang ni bila hari raya je, semua nesan-nesan bungkus kain putih. Pasal apa? Kesian betul nesan tu. Kena balut putih lah kau tu. Pelik-pelik. Kita tengok kubur-kubur. Bila saya tengok baru ni satu kubur, hari raya baru ni, semua nesan-nesan kena balut kain putih. Siapa suruh? Kan pelik-pelik begitu. Benda-benda yang tak ada. Tu ada kemenyan pasang lagi. Kemenyan lagi. Kubur pun pasang kemenyan juga. Tak pening orang kubur tu. Apa bau apa pula ni? Kemenyan itu untuk bomoh panggil jin. Tu guna kemenyan tu. Pergi rumah bomoh juga. Kan pasang kemenyan. Jin datang pasal diberi asap tu. Kemenyan tu. Kemenyan tu makanan jin. Asap tu. Bau dia tu. Terus orang merokok tu ada pada jin, macam tu lah. Sian orang merokok. Habis kita balik. Mana meraya dia? Kemudian warajun adzana fi masjidin wada Allah Ta'ala ibtigha'a wajhillahi azza wajalla. Ketiga, laki-laki yang bang dalam masjid dan menyerukan manusia kepada beribadat akan Allah Ta'ala, kerana berkendak semata-mata bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang ketiga yang mendapat kesenangan daripada mahsyar, orang yang azan. Orang yang azan. Azan kerana Ta'ala betul lah. Mesti ikut undang-undang betul. Jangan jadi satu ketika dulu, waktu saya jaga masjid dulu, pernah orang komplain Bilal dia azan, tahu tu lewat, dia pakai mikrofon, tak pakai apa? Radio. Dia pasang radio ke tepi tu. Dia orang perasan bila habis bang tu dia tak sempat tutup, bunyi muzik tu. Ini Bilal punya tujuan ni. Kali kedua, Bilal tengah azan, orang masuk,
Dia pakai toilet mandi je. Dia baju tak pakai, kain toilet mandi. Azan, orang masuk terperanjat Bilal azan pakai toilet mandi. Saya panggil dia, apa hal awak ni azan kain pakai toilet mandi? Tak sempat, dia kata. Nampak? Itu kena jaga. Pasal dulu saya jaga banyak orang yang bergaji ni, kadang-kadang satu imam ya tak datang masjid, orang komplain. Saya panggil dia menghadap. Saya kata, apa hal tak sembahyang subuh pagi tadi? Ustaz, saya tak bertugas pagi tadi. Dia duduk kuartus masjid, dia tak bertugas, dia sembahyang di rumah. Tak pelik. Tak kira lah bertugas tak bertugas, sembahyang di masjid lah sebagai makmum. Nampak tak? Bermakna dia sembahyang itu kerana gaji, bukan kerana ta'ala. Itu ni cek tu. Ini masalah. Betul lah dia tak bertugas, tapi dia kan duduk kuartus masjid. Walau tak bertugas, dia sembahyang lah jadi makmum. Saya tak bertugas pagi tadi, kadang-kadang saya datang pula, dia kata iyalah. Ini masalah tu. Bang pun kerana Allah SWT. Jadi maknanya azan pun kena jaga. Azan pun kena jaga dia punya undang-undang dia. Jangan melirit-lirit gitu. Jangan melirit-lirit azan itu. Nak dapatkan ganjaran pahala tadi. Kemudian, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadur rahman ala ra'sil mu'min hatta yafrugha min adanihi. Bermula tangan Rahman itu berpegang atas kepala orang yang bang hingga selesai daripada bangnya. Maknanya Allah menurunkan Rahman kepada orang yang melaungkan azan itu. Itulah kelebihan azan. InsyaAllah ceramah akan datang kelebihan sembahyang fardu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdanana wa khallis minal fitani wal mihani asrarana washghal bil i'tibari afkarana wa qina syarra wasawisi syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum